Okey ya, kita mulakan hari ini pelajaran hadis. Hadis yang ke-884. 884 ni babut taflisi. Babut taflisi wal hajri. Wal hajri. Ini berkaitan dengan bab yang dikatakan bankrupt. Taflis ni dari perkataan muflis. Muflis. Mana kita pun dah biasa sebut muflis. Itu maknanya bankrupt. Dan hajri ni mana daripada perkataan tanggungan. Mana yang dimaksudkan orang yang berada dalam tanggungan orang lain. Baik, kita teruskan dengan hadis 884. Yang baca buka mic yang baca saja buka mic. Siapa nak baca? Silakan. Hadis 884. Okey, silakan. Tak apa. Baca Rumi. Okey. Abu Bakr bin Abdul Rahman bin Abi Hurairah jatuh miskin. Baik. Catatkan. Tak payah, keterangan tak payah baca. Okey, catatkan hadis 884, hadis sah. Matan, orang yang mendapat barangnya pada orang yang jatuh dalam perdagangan, maka dia boleh mengambil barang itu hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 884 ini bermaksud seseorang yang mendapatkan barangnya masih sisa pada orang yang bankrupt, jatuh daripada perdagangan tu mana bankrupt, maka ia lebih berhak atas barang itu daripada orang lain. Contoh begini, seorang tu ada kedai runcit contoh. Biasanya orang-orang akan menghantar barang belum dapat duit lagi, dia letak dulu. Kemudian seminggu kemudian dia datang balik, dia akan kira berapa barang yang sudah laku, kemudian ditambah lagi. Macam itulah. Kebiasaan macam tu, dia tidak akan mengambil letak terus bayar cash, tak ada. Jadi caranya macam tu. Jadi didapati pula tuan punya kedai ini bankrupt, maka orang yang punya barang ini dia boleh mengambil barang dia yang sisa, yang ada kat situ, yang baki-baki dia boleh ambil. Contohnya kepunyaan dia susu manis contohnya. Dia punya company hantar susu manis, jadi susu manis saja dia ambil lah, yang baki. Dia tidak boleh nak tuntut sebab orang yang punya kedai itu sudah bankrupt. Jadi dia ambil barang-barang dia. Nanti company lain dia akan ambil lah kalau bagian
barang-barang yang lain, beras ke apa yang masih baki, maka dia boleh ambil beras itu. Ya, masing-masing boleh ambil. Macam itulah caranya. Ya, bila seorang sudah jatuh bankrupt, ya, orang yang punya barang itu dia ada hak untuk mengambilnya. Ya. Baik, kita teruskan hadis 885. Siapa nak baca, buka mic ya. Silakan. Buka mic. Okey, sila. Dan diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Al-Laits dari riwayat Abi Barzah bin Abdurrahman dengan Mursal Abbas yang seharusnya karena beliau saudara dari keluarga dan Nabi Muhammad tetapi dalam agama dia dapat berbuat kepadanya. Okey, catatkan hadis 885. Hadis boleh dipakai. Matan, apabila pedagang itu mati. Apabila pedagang itu mati, maka barang-barang yang ada di gedung dibagi-bagikan kepada yang memberi hutang. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya terangkan balik maksudnya. Seseorang yang mempunyai hutang kepada beberapa orang dan di antara pemberi hutang itu mendapati barangnya masih ada pada orang yang berhutang. Contohnya di kedainya, ya, di gedungnya ke, ya. Maka apabila orang yang berhutang tersebut meninggal dan terbaki padanya barang dari salah seorang pemberi hutang, maka barang tersebut dapat diperebutkan oleh orang-orang yang pernah memberi hutang kepadanya. Maka siapa yang lebih dulu mengambil barang tersebut, dialah yang berhak memiliki barang tersebut. Kemudian ia dapat menghitung berapa baki hutangnya. Jika barang yang ditinggalkan oleh si mati tadi lebih daripada hutang kepada orang tersebut, maka bakinya diberi kepada orang lain yang memberi hutang kepada si mati itu. Maknanya, kalau tuan punya kedai itu mati, ya, maka ya, si barang-barang ini jadi rebutan kepada orang yang berhutang atau yang memberi hutang. Tapi hakikatnya, ya, kalau yang kita dapat nyata sekarang ini, maknanya oleh kerana dalam gedung tadi, ya, lain-lain company, maka company A tidak akan mengambil barang company B. Jadi company A mengambil barang A, company B mengambil barang B dan seterusnya. Sehinggalah barang itu licin, habis. Maknanya begitulah kedudukan yang patut diterima, hakikat yang patut diterima, ya, kepada orang yang meletakkan barang
atau memberi hutang ya kepada peniaga. Kalau terjadi macam tu, tanggungan dia macam itulah ceritanya. Okey, teruskan lagi. Siapa nak baca hadis yang ke-886 pula? Apa ceritanya? Okey, buka mic ya, nak baca. Kalau semua buka mic biasa dia bising. Tadi buka yang siapa baca saja. Okey, sila. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari riwayat Umar bin Khattab berkata, kami datang kepada Abu Hurairah tentang perbicaraan sahabat kami yang telah dahulu. Kata berkata, sesungguhnya saya akan berhutang pada kamu dengan hukum baik. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mati atau mati dari orang tidak dapat barang betul padanya, maka jualannya sah orang sah dan dia oleh hakim tetapi dengan lafaz dari Abu Dawud dia lemahkan juga matahan semuanya. Baik, 886 hadis lemah. Matan, orang yang sudah mati jatuh bankrupt sama kedudukannya hukum seperti hadis 884 dan hadis 884 dan 885. Seperti 884 dan 885. Okey, ya. Maknanya samalah macam hadis 884 885, maknanya siapa punya barang silakan ambil. Ya. Jadi sampailah kedai itu, contoh kedai itu sampai kosong. Ya, tak ada lagi barang-barang. Orang yang tidak berkenaan tak boleh ambil ya. Kerana tahu dia jatuh bankrupt, maka orang awam pun berserbu ambil barang-barang tu. Tak boleh ya. Okey, silakan. Yang lain. Buka ya. Okey, silakan. Dari bapaknya, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, kebenaran orang yang benar dari kebenarannya dan sesisanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan ditakdirkannya oleh Nasai dan disahkannya oleh Muslim. Ya. Okey, catatkan 887 ya. Hadis sah. Matan, orang yang mampu yang selalu menunda-nunda pembayaran hutangnya boleh dilanggar kehormatannya dan boleh disita barangnya. Baik. Hukum ya.
Hukum memaksa, hukum banyak sekali. Memaksa orang kaya untuk menjelaskan hutangnya bila dia enggan untuk menjelaskan adalah halal. Adalah halal. Apa maksudnya? Begini. Dalam hadis ini, maksudnya, seseorang yang kaya mempunyai hutang kepada orang lain, tetapi enggan menjelaskannya, maka ia dapat dipaksa untuk membayar hutangnya dengan cara-cara yang sah. Dan apabila tidak juga mahu membayar, maka dia dapat dihukum. Maknanya, ya, kalau dibawa kepada pihak berwajib ke mahkamah, ya, orang ini akan dijatuhkan hukum. Ya, sebab apa? Dia bukan orang yang tak mampu, tapi orang yang mampu. Ya. Biasanya kes-kes macam ni, kalau hutang itu 500 ke atas, ya, itu boleh dibawa ke mahkamah. Ya. Maknanya tak boleh diselesaikan di bawah, dia boleh dibawa ke mahkamah. Jadi, ya, pihak yang dihutangi, ya, tidak ada salah. Ini yang salah yang berhutang dan enggan untuk membayar, sedangkan dia mampu. Itu sampai dipaksa untuk dibawa kepada pengadilan. Baik, kita teruskan lagi hadis 888. Tadi 887. Ini 888. 38. Siapa nak baca, silakan. Buka mic, ya. Sila. Siapa tak dengar? Suara tak buka. Tak ada suara. Siapa nak baca? Okey, sila. Okey, sila. Okey, sila. Boleh dengar. Clear. Tak boleh teruskan. Teruskan. Tak dengar ke? Jawahir tak dengar, tapi kita dengar. Teruskan. Oh, tak dengar Jawahir. Okey, ajar Jawahir, teruskan. Dengar. Dengar. Lah, dia saja tak dengar, kita dengar.
Ya. Clear, clear. 888, okey. Catatkan ya. 888 hadis sah. Matan, orang-orang yang memberi hutang kepada pedagang yang bankrupt. Tidak boleh menuntut lebih dari apa yang dapat. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Maksudnya, seseorang yang jatuh bankrupt, maka ia hanya berkewajipan mengendalikan hutangnya sebanyak baki barang yang dimilikinya. Apabila barang-barang baki yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar hutangnya, maka pemberi hutang tidak dapat mengambil barang lain dari orang tersebut. Jadi, ya, itu kena ingatlah. Maknanya risiko, ya, kalau seandainya seseorang itu memberikan hutang, biasa kita boleh kita katakan macam saya kata tadi, ya, dia ada permis perniagaan. Ya, jadi barang-barang tu, ya, memang adalah barang-barang dia yang baki kat situ. Tapi tuan punya ni sudah bankrupt. Ambillah barang-barang dia yang ada. Kalau misalnya kata tak mencukupi, ya, dengan apa yang dia sudah berikan hutang, itu kena tanggunglah, kena terima hakikatnya. Hakikatnya dia kena terima. Jadi macam tu, tak boleh dia nak ambil lebih-lebih. Ya. Dia nak rampas itu, nak rampas ini, tak boleh. Itu bukan hak dia. Ya. Jadi dia ambil barang dia, ya, secukup yang ada. Kalau kurang itu tanggunglah. Sebab ini hukum kalau orang sudah jatuh bankrupt. Ya. Kita tak boleh buat apa. Ya. Baik, ya. Okey, rasa faham. Kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Silakan. Ya. Yang lain. Tak, keterangan tak payah baca, ya. Keterangan tak payah baca. Okey. Catatkan 889. Hadis sah. Matan, hakim boleh menyita. Hakim boleh menyita barang seseorang untuk membayar hutang orang itu. Hukum mubah. Baik.
Hukum mubah. Maksudnya seorang yang jatuh bankrupt, maka baki hartanya dapat ditahan untuk dibayarkan kepada orang yang pernah memberi hutang atau pinjaman kepadanya. Hutang yang dibayarkan itu hanyalah sebatas baki harta dari pengusaha yang jatuh bankrupt itu. Jadi macam itulah ya kedudukannya. Kalau dia tak mampu, dah tak ada lagi, dia tak boleh paksa. Ya, yang ada itu. Ya, contohnya ya rumah dijual, maka dibayarkan hutang, tapi tak cukup juga. Tak boleh nak paksa. Ya. Itu cerita berkaitan dengan kebankruptan, atau dalam bahasa Arab pun disebut muflis. Muflisun tu kita sebut muflis ni bahasa Arab. Orang yang bankrupt, yang muflis. Ya. Tapi, okey, sila. Orang yang muflis ni setengah daripada mereka dia taruhkan harta dia kepada nama-nama saudara marunya, isteri, anak-anak ke, sebab itu anak mereka dah tak ada. Macam mana tu? Ya. Boleh diambil daripada harta-harta yang telah dipinjam milikkan kepada orang-orang lain. Itu tak boleh. Maknanya kalau ya harta itu sudah bukan nama dia, orang lain tidak boleh tuntut. Ya. Kalau bukan harta dia. Mana pindah pada anak, pada isteri. Sebab itu orang ahli perniagaan ni, ya biasanya, ya dia akan namakan, anak ataupun isteri ataupun saudara. Ya, jadi kalau bankrupt, dia seorang yang bankrupt. Tak terlibat orang lain. Macam tu. Nah, walaupun bankrupt tapi dia kaya. Yang backing hidup mewah sebab yang backing belakang dia ada, semua ada. Jadi saya seorang yang bankrupt, ya. Saja bankrupt, saja bankrupt. Iyalah. Jadi saja bankrupt nak nak lepas diri daripada hutang. Tak nak bayar. Yalah. Ingat tak kadang mahkamah jatuhkan hukum sampai orang tu kata saya tak mampu nak bayar. Dia perintahkan hukum bayar sebulan RM1.50 ya. RM1.50. RM1.50 pun ada. Beransur RM1.50 sampai mati. Baru RM1.50. Itu. Betul. Itu biasa ahli perniagaan macam tu lah. Sebab dia tidak namakan dia. Ada, maknanya adalah nama dia, tapi nama dia sekadar untuk dia boleh lepas je. Yang lain tu bukan nama dia pun. Rumah bukan nama dia. Ya? Begitu juga dengan kenderaan lain bukan nama dia. Macam tu lah. Yang hanya nama syarikat saja contohnya. Ya. Sama juga. Dalam Islam sama juga. Hanya kalau dia berniat menipu, dia tanggunglah depan Allah. Saya teringat ada orang sampai sekarang pun masih menanggung hutang, kan? Pasal dia jamin anak dia belajar luar negara, ya, dengan pinjaman, ya, dia dah bagi pinjaman, anak dia dah bekerja, dia pun memang orang berada. Tak berbayar, akhirnya yang menanggung yang ni lah. Ya. Ya, betul. Tak boleh ke luar negeri. Kesian dia. Ya. Jadi ini menganiaya lah. Ya.
betul-betul. Kesian tengok. Ramai yang kena, kesian kan? Iyalah. Bila dah dapat, lupa daratan. Ya. Itulah. Ya. Tanya orang lama yang ubah. Tanya orang lama. Harus katanya. Harus. Selain harus boleh. Mubah tu mana harus atau boleh. Okey lagi 890 dengan 891 kena sekali. Siapa nak baca sila? Saya baca. Okey. Hari Jumaat yang berkata, dihadapkan saya kepada Nabi SAW pada hari peperangan Uhud, sedang saya berumur 14 tahun. Maka ia tidak izinkan saya dan dihadapkan saya kepadanya pada hari peperangan Uhud, sedang saya berumur 15 tahun. Dan saya izinkan saya. Itu saja. Baik. Lagi? Satu. Betul. Okey, satu lagi. Ingat ya, dua syekh ni maknanya ialah Bukhari Muslim. Itu dua syekh. Kadang mutafaq alaihi, kadang dua syekh. Dua syekh tu maknanya Bukhari dan Muslim. Okey, kita catatkan 890 890A 891. Sekalikan ya. Hadis sah. Matan yang boleh dibankruptkan dalam perdagangan ialah pedagang yang sudah baligh. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, berkaitan dengan bankrupt ni, budak tak boleh dibankruptkan. Kalau kita sekarang ni 18 tahun kan. 18 tahun baru dapat hukuman. Hukuman macam mana hukuman dewasa. Kalau bawah 18 tahun, dia ada hukuman itu bukan semana hukuman orang dewasa. Kalau budak kadang masukkan sekolah. Budak-budak nakal. Jadi tak sama. Jadi bankrupt pun macam tu.
Kalau misal kata dia jadi jutawan umur 15 tahun, ya, kemudian jatuh bankrupt, dia tidak dibankruptkan sebab dia bawah umur. Macam tu, ya. Tidak boleh di list, blacklist tak boleh. Macam tu, ya. Jadi apa kaitan pula dengan hadis yang dibaca tadi? Ya, hadis yang dibaca tadi mengenai tentang balik. Ya, jadi pada umur 14 tahun, ya, ceritanya, ya, Ibnu Umar dia kata pada 14 tahun dia tidak diizinkan untuk pergi perang. Bila umur 15, dia kata dia dah 15 tahun, pada peperangan Khandaq Nabi izinkan. Kemudian dalam peperangan pula, ya, kadang bercampur antara orang dewasa dengan, ya, peringkat kanak-kanak dalam peperangan. Jadi Nabi kata mana yang tumbuh boleh bunuh, mana musuh yang tumbuh boleh bunuh, yang tak tumbuh, ya, bebaskan. Apa maknanya? Maknanya tumbuh tu tumbuh bulu ari-ari. Dia menunjukkan dah dewasa. Dah dewasa. Jadi dalam peperangan tu kalau nampak macam dia budak, contohnya, ya, ditelanjangkan. Tengok kalau misal kata dah ada bulu, dia bunuh musuh tu. Belum ada tumbuh lagi, itu dibebaskan. Ikut kanak-kanak lagi. Itu dia punya tanda macam tu je. Ya, dalam peperangan. Zaman Nabi lah. Ya. Sebab itu ada dikatakan ni, saya adalah anak-anak yang belum dewasa, kerana itu saya dibebaskan. Musuh ni. Musuh, tapi dia belum dewasa lagi. Dikatakan saya belum dewasa lagi. Jadi kenapa? Ada kaitan. Itu maksudnya di sini. Dalam hal ini juga dikira balik. Jadi dalam bankrupt juga dikira balik. Macam tu. Ya. Baik lagi 892. Siapa nak baca? Silakan. 892 dengan 892A, ada 92A. Okey, buka mic. Saya Okey, sila. Amri bin Shu'aib. Shu'aib. Dari bapanya? Ya, ya. Bagus. Ya, sila. Teruskan. Dah. Dah dengar dah. Hilang terus. Tak dengar. Ini line ni. Tak bergerak. Line. Tak bergerak. Gambar tak bergerak. Itu line lah tu. Okey, siapa pula nak sambut? Baca. Yang lain. Oh, ada dah. Ada bunyi tu. Okey, sila. Okey, Datuk baca. Silakan Datuk. Baca. Okey. Dari bapaknya, dari datuknya, bahawasanya Rasulullah SAW berkata, dan dalam satu lafaz tidak boleh bagi yang seharusnya mengurus anak dan mengurus anak diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Sudan Ali Tirmizi dan Sudan Ali 892 dengan 892A hadis sah. Matan, barang isteri yang diserahkan pemeliharaannya kepada suaminya. Noktah. Apabila si isteri bankrupt,
maka barang itu tidak boleh disita tanpa izin suaminya. Dah. Nanti ya. Apabila si isteri bankrupt, maka barang itu tidak boleh disita tanpa izin suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Ingat tak tadi yang kita sebutkan tadi, ya, si suami contoh bankrupt, ya, sedangkan nama-nama harta tu dah dinamakan pada isteri anak kan. Jadi tidak boleh dikaitkan, ya, bankrupt suami tadi, maka si isteri pun bankrupt, anak pun bankrupt, tak boleh. Sama juga kalau isteri dia seorang peniaga, tapi ya, harta tu sudah diserahkan kepada suami untuk pemeliharaannya, mana atas suami, nama suami. Jadi bila isteri bankrupt, suami tidak boleh dikait, tidak boleh dikaitkan, ya. Maka dirampaslah isteri harta si suami contohnya. Dirampas sekali, tak boleh. Ini dalam Islam macam itulah, ya. Tapi kalau seandainya kes, kes apa? Biasa kalau tempat kita ni kes dadah, ya. Kalau kes dadah ni semua terkait, ya. Kepada anak rasuah ataupun dadah, biasa kes ini membabitkan harta suami, harta isteri, harta anak, ya. Mana yang terlibat semua kena. Ya. Ini bukan kes yang berkaitan dengan bankrupt, ya. Baik, ya, kita teruskan ni last. Hadis 893 ni lah, siapa nak baca? Silakan. Ada satu lagi. Hadis 893. Siapa nak baca? Silakan. Okey, sila. Muhorik. Kalau susah nak sebut dia punya Rumi tu, tengok Arabnya atas. Muhorik. Ya. Baik. Catatkan ya, hadis 893. Hadis sah. Matan. Lihat hadis. Matan dia. Lihat hadis 664. Hukum sebagai satu ketentuan. Sebagai satu ketentuan.
Baik, boleh tengoklah makna pada buku tu, dan boleh semak juga kepada hadis 664 dulu, dia sama. Jadi sekarang ni saya nak terangkan saja, iaitu meminta-minta kepada orang lain dilarang oleh agama, kecuali 3 golongan tersebut di dalam hadis ini. Ya. Siapa dia? Iaitu satu orang yang terbelenggu hutang. Orang yang terbelenggu hutang, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya, terbelenggu dengan hutang, ia kehilangan pekerjaan, ya, sehingga dia jadi orang yang susah. Maka dia boleh meminta-minta buat seketika. Nombor 2, orang yang ditimpa musibah, habis hartanya. Contohnya misalnya kebakaran ataupun banjir sehingga dia menghanyutkan rumahnya, hartanya, habis. Ini betul-betul habis hartanya. Pada masa itu, memang dia adalah berhak meminta-minta. Tidak ada salahnya. Kalau dah cukup, maka dia pun berhenti. Yang ketiga ni, dia dikatakan sebagai jatuh miskin. Macam contoh bankrupt lah. Dia dulu kaya, tapi dengar cerita dia sudah jatuh bankrupt, habis segala bisnes dia. Sehingga ada orang yang jujur, yang benar, 3 orang. Ada 3 orang benar-benar berfikiran sehat. Dia mengatakan, oh si Fulan tu, dia betul-betul susah. Sampai nak makan pun dah tak ada duit dah. Macam itulah bahasa dia. Maknanya ada 3 orang tu yang mungkin jiran atau yang rapat dengannya kat situ, mengatakan bahawa si Fulan tu betul-betul susah. Jadi yang dia maknanya boleh diberi pertolongan. Walaupun pada hakikatnya dulu dia kaya, rumah besar, kereta besar, contohlah. Tapi perniagaan bila jatuh, habis, bankrupt, main saham, habis, jatuh. Lalu jatuh miskin. Tapi Nabi kata ada 3 orang yang boleh dipercayai lah. 3 orang ni memang mengatakan mensahihkan dia tu memang betul susah. Janganlah pandang yang dulu, pandang sekarang memang dia susah. Contohlah. Maka dia wajib ditolong. Begitulah kisahnya. Jadi sampai situ dulu kita punya kuliah hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi, akan